yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjangkan usia kita dan juga kita dapat hadir pada pagi ini khususnya, dan juga sepanjang Ramadan yang kita sama-sama menambah amalan, kita sama-sama berpuasa dan juga melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Ramadan ini. Dan khususnya rahmat Allah sekalian, Ramadan ini adalah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan satu kitab yang sangat mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca dalam ayat yang asal kita baca awal-awal di Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang diturunkan Al-Quran. Maknanya Ramadan ini berkait terus dengan Al-Quran dan dengan Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, sebahagian ulama menyebutkan bahawa kemuliaan Ramadan ini paling utamanya kerana sebab ini. Kita kata Allah muliakan Ramadan ini dengan bulan berpuasa, itu satu bulan yang sangat baik. Tetapi tuan-tuan yang lebih besar daripada itu, kemuliaan Ramadan ini kerana diturunkan Al-Quran. Jadi walaupun bulan Ramadan ini sudah wujud sebelum daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab itu bila sebut Ramadan, nama bulan Ramadan ditahukan sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Cuma tuan-tuan, apabila Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah dilantik menjadi Rasul biasa, kemudian 13 tahun di Mekah, hijrah, tahun kedua hijrah itu barulah bermulanya puasa Ramadan. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala, hakikat sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan Allah menurunkan Al-Quran, itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Cuma di kalangan ulama yang mencari dia punya hikmah yang mana sebab apa diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab itu tuan, kalau kita nak soal semua sekali, ada sebahagian orang yang suka membuat soalan-soalan yang Ustaz suka namakan soalan ini soalan di luar kotak, soalan di luar kotak. Kenapa Ramadan? Kenapa tidak Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah? Rabiul Awal juga bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu baik? Kenapa tidak pada Zulhijjah, itu bulan haji? Jadi banyak persoalan yang ini kalau kita nak persoalkan satu persatu seperti ini, tuan-tuan, susah. Sebabnya di dalam masalah ilmu ini ada dua jenis ilmu secara umum. Satu ilmu yang memberi manfaat dan menambah baik kepada amalan-amalan kita, dan satu lagi ilmu yang tidak memberi manfaat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ilmu ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu dulu, tetapi ilmu itu tidak menambah baik kepada amal. Sebagai contoh tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salat tahun ke-10 selepas Ba'tsah. Tahun ke-10 maknanya duduk di Mekah ke-10 tahun, maka diangkat ke langit untuk Isra dan Mi'raj, lalu diberi perintah salat. Baik,
soalan, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Isra Mi'raj itu dia salat atau tidak? Jawabannya Rasulullah salat. Bukti di mana? Bukti ini dalam surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang muslimun, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu pada malam hari. Bangun pada malam hari itu ulama sepakat bahawa yang disuruh kepada Rasulullah adalah sembahyang dan membaca Al-Quran. Dia separuh malam. Kalau kita katakan malam ada 10 jam atau sampai 5 jam Rasulullah sembahyang. Al-Qus minhu qalila atau kurang sikit, mungkin 4 jam, 3 jam. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, ataupun tambah lagi. Ya. Tambah lagi salat tersebut menjadi 6 jam. Dan memang tuan-tuan di dalam riwayat yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan tuan-tuan seorang sahabat Ibnu Abbas sembahyang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Sembahyang belakang Rasulullah. Bila sembahyang belakang Rasulullah ini tuan-tuan, Rasulullah dahulu salat, dia pun masuk di belakang berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun Allah. Masa itu Rasulullah dahulu baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi dan seterusnya. Satu ayat saja. Dia pun dah hati barangkali apa ni lebih kuasa satu ayat lagi, kata satu ayat Rasulullah rokok lagi. Lepas satu ayat tak rokok, ya tambah lagi satu ayat lagi. 200 ayat. Baqarah ada 286 ayat. Dia pun pujuk diri dia sendiri lah. Tak apalah barangkali habis Baqarah ni rokok lah namanya. Tak rokok tuan-tuan. Tambah lagi lepas habis Baqarah tu, tambah pula surah Ali Imran. Baca lagi satu ayat, satu ayat. Jadi sahabat ini dah bergetar kaki, lutut dah putar-putar, dan tuan-tuan dah letih. Berdirilah. Kemudian habis surah Ali Imran, sambung pula dengan surah An-Nisa. Sambung surah An-Nisa. Maksud makin panjang tuan-tuan. Habis surah An-Nisa, ini rokok agama tu. Tak rokok juga. Masuk surah Al-Ma'idah, barulah rokok. Tuan-tuan, daripada Al-Baqarah sampai Al-Ma'idah itu kurang 6 juz. Satu orang. Allahumma. Inilah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau di masjid buat 20 atau buat 8, maka bagi sempurna lah tuan-tuan bersama dengan imam. Bagi sempurna. Kerana salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai dalam hadis Bukhari menyebutkan hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak kaki. Kenapa bengkak? Kerana berdirilah. Tapi orang zaman sekarang tuan-tuan yang cukup viral. Kalau sembahyang lama tu tak viral, yang viral sembahyang laju. Mana? Tuan-tuan sendiri maklum lah. Khususnya diberlaku di Indonesia. Saya tak pasti di mana nama tempat itu. Tapi beberapa tahun ini video itu diulang-ulang sampai pada tahun ini pun sama. Sembahyang 20 rakaat 7 minit kan itu. Itu bukan sembahyang kalau dipanggil senam aerobik. Sembahyang tidak begitu. Yang menentang perkara ini bukanlah kita sahaja, bahkan ulama Indonesia sendiri menentang.
Saya dengar beberapa video orang-orang Indonesia terima menentang perkara ini. Tidak pernah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pula di kalangan asatizah mereka itu ada yang mempertahankan, yang kita tak tahu, ada yang mempertahankan salat yang sebegitu. Oh, kita dapat lama 100 tahun lebih. Kita kata kalaulah 100 tahun kah, 200 tahun kah, itu bukan menjadi satu benda besar. Apakah ini perkara baik? Sembahyang sendiri itu adakah perkara baik? Kalau baik tentu Rasulullah dan buat sahabat dan buat tabi'in dan buat tabi'in dan buat dan ulama-ulama selepas dahulu dan buat. Tak ada yang buat begitu. Yang kita dengar baru hari ini lah, dalam beberapa tahun akhir ini. Jadi tuan-tuan, kalau sudah hukum sembahyang laju macam itu, 3 mazhab asal. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 3 mazhab asal. Kenapa tidak ada qamat dinah? Qamat dinah ni Allahu Akbar, lebih kurang masa subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, lebih kurang masa subhanallah, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Allah itu confirm tidak ada qamat dinah, maka itu batal dari sudut hukum. Satu. Yang kedua pula, kita baca Quran. Yang Rasulullah baca Quran ini bitamahud, bitarassul, perlahan-perlahan, tenang, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil, perlahan-lahan. Pendek tak apa, tapi perlahan. Dan hukum dalam baca Quran, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, begitu baca Quran, itu haram. Baca itu haram. Tak boleh. Kenapa? Paling kurang bacaan Al-Quran ini kalau laju pun dia mesti jelas, butir-butir sedikit-sedikit itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu sedikit-sedikit itu sudah jelas, itu boleh. Paling laju lagi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, hukum mazhab yang satu tadi tidak sah satu. Yang kedua, baca Quran seperti itu menjadi haram. Kiri kanan tak tahu ada berbeza. Dengan sebab itu jangan kita ambil contoh salat yang viral seperti itu. Sebab itu saya kata tadi, salat yang macam tak viral. Yang viral ini ialah salat yang baca. Allahumma. Jadi tuan-tuan, yang kita di Kuala Lumpur tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, sebahagian kita mungkin pernah dengar, ada satu tempat yang sembahyangnya 10 juzuk satu malam. 10 juzuk satu malam baca dalam solat tarawih. Oh, ada tu Ustaz kali. Tuan-tuan nak pergi sila dulu. Ustaz dah pergi dah. Iaitu di Masjid Seri Petali. Masjid Petali juga. 10 juzuk satu malam. Lepas solat tarawih satu tempat sahur. Mula-mula saya tak percaya ada ke masjid sembahyang 10 juzuk. Berapa nak habis 10 juzuk ni kan? Maka tuan-tuan, lepas solat tarawih biasa tu saya pergi lah. Lebih kurang pukul 11 malam itu. Dia ada 2 bilik ini lah. Sebelah ini satu 5 juzuk, sebelah ini 10 juzuk. Ustaz ni nak terima handal beri 10 juzuk. Nasib tu kan? Allahu Akbar, sembahyang pada imam. Adalah lebih kurang 50 orang dalam tu kan? Jadi rakaat pertama tuan-tuan 10 muka surat. Rakaat pertama. Kita sudah fikir kalau 10 muka surat rakaat pertama, rakaat kedua muka surat pula. 10 muka surat juga maknanya satu juzuk 2 rakaat. Satu juzuk 2 rakaat. Ustaz lepas 2 rakaat lebih dah tuan-tuan. Kita dah sembahyang tarawih awal tu tiba-tiba sembahyang satu juzuk 10. Allahumma. Kita pun minggir belakang sekejap. Tengok ke belakang tuan-tuan, orang ada para syuhada kat belakang. Belajar-belajar tahfiz itu memang diwajibkan untuk salat bersama. Dulu mereka pergi tidur kat belakang. Allahumma. Jadi ada lah budak-budak yang belum tidur tu sama tanya. Dek, pukul berapa dia orang tu? Dia kata dekat-dekat sahur. Dekat-dekat sahur. Assalamualaikum.
Ustaz minta diri ya tuan-tuan. Jadi nak beritahu yang salat seperti itu tidak baik. Dan salat seperti itu tidak menjadi satu tarikan. Ayat tarikan ini benda pelik. Pelik itu tak apa lagi. Pelik itu biar kena dengan syariat. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu Nabi SAW ini kebiasaan baginda salatnya panjang. Jadi sebelum daripada Isra Mi'raj, Rasulullah salat baca Quran banyak-banyak itu biasa. Baik. Bila Isra Mi'raj, barulah Nabi SAW diperintahkan salat fardu 5 waktu itu juga kepada umat. Baik. Kembali pada soalan tadi. Kalau Rasulullah salat, bagaimana salat Rasulullah sebelum itu? Makna sebelum daripada Isra Mi'raj itu bagaimana salat Rasulullah? Yang ini tuan-tuan Ustaz angkat tangan. Minta maaf lah Ustaz tak tahu. Itu jawapan kita lah. Ustaz tak tahu. Oh patutlah Ustaz berbeli Ustaz tak tahu pun dia tak tahu. Kalau Haji tahu baru beritahu. Dia pun tak tahu juga. Jadi tuan-tuan, jadi kalau persoalan-persoalan itu kita nak kawin, sedangkan yang patut kita tahu sama ada rukunnya, sunat, hayat, surat apa-apanya ialah selepas daripada Isra dan Mi'raj. Itu patut tahu. Hidup kawinnya sebelum itu apa? Rasul dulu sembahyang tidak? Sembahyang. Baik, kalau sembahyang macam mana cara kita sembahyang? La ilaha illallah. Macam mana nak tahu semua itu? Tak. Kalau dalam hadis tak apalah. Tapi kalau kita tahu pun untuk apa? Jadi tuan-tuan, kalau dalam persoalan-persoalan macam ini cuba diukir, cuba diapkan, cuba dipikirkan tentang sakit kepala. Sedangkan itu tidak memberi manfaat yang besar. Contoh lain, misal Ramadan. Kita akan soalan kenapa Ramadan pada bulan ini, bulan Ramadan ini tidak dipilih bulan yang lain. Kenapa haji? Haji itu boleh dibuat di Mekah. Kenapa tidak boleh di Madinah? Sedangkan Mekah tanah haram, Madinah tanah haram itu. Kenapa tak boleh? Jadi banyak persoalan-persoalan pelik yang akan memberikan kepala. Jadi tak perlu tuan-tuan. Yang perlu kita beritahuan ialah untuk kita sama-sama memahami, membaca, memahami Al-Quran juga beramal dengan Al-Quran. Dan Allah sendiri menjawab bahawa tujuan paling besar Al-Quran ini diturunkan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Yang paling besar hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Itu paling besar. Petunjuk ini maksudnya siapa-siapa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, siapa-siapa yang ikut diajar oleh Al-Quran, siapa-siapa yang ikut kaedah yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan dipandu oleh Al-Quran. Sejauh mana dia ikut, itu dia yang ada. Sejauh mana dia tinggalkan, itulah kegagalan. Jadi kita katakan kenapa disebut Al-Quran ya? Kenapa tidak sebut Rasulullah sekali? Baik, tuan-tuan bersimak dalam hadis Imam Abu Hurairah tentang Rasulullah SAW. Tapi kalaupun orang itu kata saya ikut Quran, memanai. Kenapa memanai? Kerana di dalam Al-Quran disebut dengan jelas atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuh. Apa Rasulullah bawa itu kamu ambil. Wa ma nahakum 'anhu fantahu, yang dia tegah itu kamu tinggalkan. Maknanya sekali masuk Quran sahaja, tapi dalam Quran itu mengiktiraf satu batang tubuh manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan, ada satu golongan yang menggelar mereka Jemaah Al-Quran Malaysia, Jemaah Al-Quran Malaysia. Kita nak ikut Quran ni. Kita nak ikut Quran sahaja. Kerana Quran ini pasti sahih daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pembuktian yang sangat jelas daripada Rasulullah, sahabat Nabi dan seterusnya. Tapi hadis ini dia banyak pertikaian. Sudahlah penulisan itu ada sebahagian ditulis, ada sebahagian ditulis lewat dan seumpamanya. Maka ada banyak pertikaian. Bahkan ada sahih, ada hasan,
ada dhaif. Satu lagi bukan hadis pun, tapi dikaitkan Rasulullah dengan hadis maudhu'. Jadi tuan-tuan, oleh kerana banyak pertikaian kita tinggal yang kita ambil Quran. Jadi yang dulu ada satu orang yang sangat keras dalam masalah ini dan mempertahankan agama ini, boleh buku lagi dan meninggal pun Kasih Ahmad dulu. Rasul Al-Marhum tu tak polah kan Kasih Ahmad. Jadi dia sangat kuat mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran itu pengiktirafan secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada orang mempersoalkan kepada dia, kalau dia ikut Quran sungguh, beritahulah bagaimana Quran ajar salat. Ada dalam YouTube kan? Ada asatidah kita yang pergi jumpa dia buat rakaman, nak tanya Pak Kasim macam mana cara nak salat seperti dalam Quran. Dia pun speed, dia putar jawab. Sebab tuan-tuan, dalam Quran tidak ada kaedah pendetilan salat ada. Yang ada ialah warka'u wasjudu. Ada. Rokoklah, sujudlah. Jadi sembahyang ini maknanya rokok dan sujud. Betul tu. Tapi itu adalah sebahagian daripada ataupun asas kepada perintah salat. Yang sebenarnya pendetilan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam bab lain, zakat dan zakat fitrah dan zakat apa? Yang Quran sebut zakat saja. Aqimis solat wa atiz zakat. Itu sahaja. Tetapi pendetilan bagaimana nisabnya, haulnya, apa semua itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tidak mungkin satu orang manusia itu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya dia kena terima Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran sangat jelas menunjukkan bahawa memang akan turun seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti diikut. Jadi tuan-tuan, saya semangat untuk sekalian. Saya sebut secara ringkas yang apa sekali tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran ini sebenarnya ada tiga. Tapi kalau tiga ini panjang satu saja saya. Al-Quran yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran yashfa. Al-Quran memberi syafaat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al Al-Quran hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran hujjah bagi kami. Jangan jadi wala taj'al Al-Quran hujjatan 'alaina. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai pendakwa kepada kita. Dan ketiga, Al-Quran yarfa, mengangkat kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa, yashfa, yarfa. Baik. Tuan-tuan, kita baca Al-Quran ini, kelebihan kebaikannya ialah kita dapat pahala. Betul kan? Sama ada satu huruf dalam Quran, Al-Quran memberikan dia lebih hasanah, wal hasanah bi asyri amsalha. Satu ayat, satu huruf dalam Quran dapat satu hasanah dan satu hasanah 10 pahala. Baik. Ada orang persoalan. Dia kata, kenapa Allah tidak tunjukkan pahala? Pahala itu macam mana? Kan senang kalau Allah tunjukkan pahala kita pun nampak pahala, Masya Allah, macam duit tu gambarnya. Kan senang begitu. Jadi orang pun lihat dengan jelas, akhirnya orang beriman, orang terima. Semua sekali, kenapa tak pergi kerja semua? Oh, baca Quran, pahala. Nampak tu, nampak itu turun kan? Pahala. Baik, kenapa Allah sembunyikan? Ya. Baik, satu lagi. Kemudian dia pergi lebih lagi. Ini dalam internet banyak. Lebih lagi kata, Allah itu ada ke tidak? Ada. Wujud. Baik, kalau Allah ada, kenapa Allah tidak tunjukkan diri dia? Kalau Allah tunjukkan senang, semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maksud kufur kepada Allah. Tuan-tuan bisa surat Allah sekalian. Sama antara pahala jadi dan juga zat Allah yang kita tak nampak ini. Baik. Tuan-tuan, perkara berkait dengan pahala ini adalah perkara yang
dia bagi berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi sam'iyat. Sam'iyat ni sama. Kita dengar, kita tiru. Kaji, jumpa dia. Tak jumpa. Hidup mati, hidup balik pun tak jumpa tu. Sebab apa? Itu benda yang ghaib. Tak nampak. Kita terima hanya kerana Allah beritahu, Rasulullah beritahu. Itu saja. Sam'iyat. Dan sam'iyat ni tuan-tuan, Allah SWT buat syarat ini ialah untuk manusia beriman atau beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman itu benda ghaib, kita tak nampak. Kalau kita nampak tuan-tuan, ni macam yang saya kata tadi, tuan-tuan percaya tak ini meja? Oh, tak payah tanya Ustaz, memang meja ke? Ini mikrofon. Oh, nak ini tiang, ini kipas. Oh, tak payah tanya. Memang tuan-tuan mahu percaya. Sebablah nampak. Tapi kalau Ustaz kata sebelah Ustaz yang main-main tuan-tuan, ada makhluk yang tuan-tuan tak nampak. Oh, tuan-tuan tak tahu Ustaz yang ada masalah namanya. Mana ada tak nampak? Yang tak nampak itulah yang Allah menjadikan syarat sebagai beriman. Bila nampak depan mata, kemudian kita kata beriman dengan Allah, nampak dah tak payah dah itu. Tak perlu kenapa dah nampak. Yang ini berlaku di akhirat bila manusia ditunjukkan semua sekali tuan-tuan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami tengok dah, kami dengar dah. Kembalikanlah kami atas muka dunia, kami yakin dah. Masa itu tuan-tuan bila tengok, bila nampak, beriman kepada Allah, kami terima dah. Itu tidak dipakai. Jadi yang benda nak beriman ni ialah benda tak nampak. Yang Allah khabarkan, yang Nabi Muhammad khabarkan itu yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, untuk menjawab sikit lagi kan, tentang orang berkata bahawa Allah ni kalau ada kenapa tak nampak? Allah suruh kita fikir. Tak ada fikir tentang Allah, fikir tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam tubuh kamu, kenapa kamu tak berfikir? Tuan-tuan, dalam tubuh kita ni banyak benda yang tak nampak tapi ada. Setuju dia kan? Benda tak nampak tapi ada. Contoh, paling mudah roh. Tuan-tuan, kita ada roh tidak? Ada. Kalau kita tak ada roh, tak ada sini dalam kita dalam kubur. Ya, sebab ada roh tu kabar ada di sini. Dan maksud itu roh kat mana? Tak ada juga kan? Kat kepala, kat tangan, kat kaki tak tahu. Baik, roh tak nampak. Kemudian pagi ni kita rasa gembira kan? Sempat sahur, nyampur semua, hati rasa suka, rasa gembira. Baik, suka gembira tu ada tidak? Ada. Kat mana? Tak boleh tunjukkan. Kemudian ada hal yang kita sedih, kita berduka. Dan kerana ada kematian dan semua. Baik, sedih tu ada tidak? Ada. Kat mana dia? Tak ada, tak boleh tunjuk. Jadi maknanya tuan-tuan, bukanlah Allah itu bila tak nampak, tak ada, tidak begitu. Bahkan dalam tubuh kita banyak benda tak nampak tapi ada. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, masalah pahala itu Allah SWT jadikan sebagai kaedah, sebagai syarat untuk menunjukkan kepada manusia ini yang guna supaya manusia beriman. Di akhirat pasti Allah SWT akan pertontonkan semua sekali. Di akhirat pula tuan-tuan, manusia akan beri semua amalannya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Bila dia buku amalan tuan-tuan, maka sejauh mata memandang manusia melihat Allah panjang buku amalan ini. Dia tahu dah apa yang ada dalam buku tersebut. Maka dia pegang kepala ini, celaka aku ya Allah, celaka. Ya waylatana ma li hadzal kitab. Ini buku aku ni kepada aku. Aku tak tengok buku ini. Yang besar tu yang kecil juga. Yang besar tu tak sabar, yang kecil pun boleh juga. Allah tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada perkara ini tuan-tuan, bahawa kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu semua kehidupan kita, amalan kita. Dan
sebagai terakhir tuan, ada orang menulis lah, Ustaz pun barangkali memang berkasi rasa sedap kan? Dia kata satu baju pun dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula satu anak baju? Satu baju pun dihisab, bagaimana pula satu anak. Ini usul Ustaz juga tuan-tuan dan puan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada Ustaz dan tuan-tuan semua. Ustaz di sini insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana. Ya Allah, kami simpankan kepada segala ilmu kami ajar kepada kami. Fardhu ilaina wa hajatina ilaik, dan kembalikan ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakan. Wala tunsina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.